Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dah pun awal-awal masuk mengucapkan salam, tolong respon saya audio dan video okey ke? Allahumma salli ala Muhammad. Lama dah tak bersiaran di balik tabir hijau putih di belakang tu. Semoga semuanya sihat walafiat. Saya menanti respon anda, suara, video okey ke? Audio dan video. Apa khabar Kak Hamidah Saad? I miss you. Syok bila dah dapat jumpa wajah. Okay, syok sebab kita terus tergambar wajahnya. Masya Allah. Rozana binti Haripin, Yusfida Daud, TN Zainun. TN Zainun atau Tuan Zainun. Nur Alis, Kuzurinaku Ahmad Siti Zawiyah, Salihah Ismail, Tengku Nur Aisyah, Hanisa Syafi'i, Syukran, Ambul Farah Liana. Tadi muncul, ni muncul, kerja ke tak kerja tau. Syok terbayang dah wajah dia. Kak Siti Rohana, Adik Izan, Bakung Biru, Nur Aini Abdul Rahman, Siti Atikah Tukimin, Masliza Bagiran, Aznita Sa'ad Rusini alias. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Mahiran Razali, Allahumma salli ala Muhammad. Nurliza Abdul Rahman, Hariyaini Anwar, alhamdulillah. Ani Delisa, Delisa ke Delika? Siti Roziah Osman, Nur Aidah Aida, Wan Zurijah Wan Muhammad. Subhanallah. Pok Dixon okey ke? Pok Dixon sesesak Langkawi ke? Nur Aziah Abdul Jalil Sabrima, alhamdulillah. Oh, Cik Siti Atikah dekat Kajang. Umi Hani Zuraida, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Latifah Sukarjo, Umi Gani, Aziah Asi, Asi ke Aci, Fatimah Umar, Salimah Mat Sa'ad, Insyirah Barakah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Marzia Hasan, Fazlina Ahmad Fazil, Anis Bujang, Allah rindu nak sebut nama semua orang. Habsyah Ismail, Amir Zaliha Wani Yahya, Fatimah Umar. Bila kita nak jumpa lagi Kak? Nursyidah Nabiha, Cahaya Ma'arif. Kita doakan sahabat tim khidmat Ustazah Cahaya Ma'arif, warded lagi dia. Moga Allah beri kesihatan yang baik kepadanya, amin. InsyaAllah sihat sembuh untuk makin taat kepada Allah, amin. Hamidah Dul Wahid, Nur Aziyah Abdul Jalil, Kuantan. Apa khabar sahabat-sahabat LTK? Fauziah Marzuki, Siti Rofi'ah Badrun, Ida Najwa, Kartina Ramli. Jadi syok Ghalib orang utara kata duk tengok nama masing-masing. Ampun maaf sahabat-sahabat, kita untuk kitab baru, bila kat rumah ni adalah kitab baru, ada kitab lama ada. Ustazah merujuk kitab baru muka surat 66. Muka surat 66. Kitab lama yang sama macam Ustazah guna ni muka surat 144. Muka surat 66. Kitab baru muka surat 147. Tersyasyul, ampun. Bab 66. Kitab baru muka surat 147. Kitab lama muka surat 144. Apakah tajuknya hari ni? Ustazah nak cakap word yang sama, tapi takut nanti anda kata Ustazah ni semua best. Dah memang macam tu, memang semua best. Sahabat, jom kita buka luas-luas minda kita, hati kita untuk menerima ilmu Allah yang dikongsikan oleh para alim ulama kita yang terdahulu. Masya Allah. Dirakamkan dalam kitab La Tahzan, karangan Dr. Aid Al-Qarni. Subhanallah, tak ada satu tajuk pun rasanya yang tak best. Tak tahulah kenapa. Sungguh super best. Dan tahniah Ustazah ucapkan kepada anda sepanjang Ustazah bermusafir. Ustazah ajak kuliah lepas subuh pun lagi ramai lepas subuh tu. Sampaikan Ustazah bincang dengan Ustaz. Tak dapat bayangkanlah nanti bila Ustazah dah sibuk kuliah bersemuka, dah ke sana sini, dah sangkut jam sebagainya. Apa nak jadi dengan kuliah La Tahzan? Memang tak boleh nak selit masa lah. Lepas tu Ustazah cakap, okey kot bang sebelum abang balik daripada surau, saya dah berkuliah dah.
6.30, 6.45 pagi. Sahabat-sahabat kan, sebab nampak beberapa bulan dah dibuka masjid surau ni pun muslimat belum boleh ke surau masjid lagi. Jadi saya manfaatkan masa, kan ustaz kata terpulang, tak kisah, yang penting buat je benda yang baik-baik. Subhanallah kan, saya sampai terfikir-fikir, Masya Allah orang cari juga kan, sebab kita dah jatuh cinta dengan nasihat-nasihat dalam La Tahzan. Bab yang ke-66 hari ini, anda pasti lebih rasa macam, hey, macam kena je dengan aku. Khususnya orang-orang yang sedang bersedih kerana sedang ditimpa sulit. Betul Ida Najwa, semua tajuk best belaka. Macam itulah, memang best topik yang terkandung dalam kitab La Tahzan. Betul kan, dia bukan mengajar kita motivasi saja, tapi membugarkan akidah kita, mendatangkan rasa cinta nak belajar lagi ilmu agama yang lain. Subhanallah. Ya, full Nurul Aryana sama dengan Ustazah, muka surat 144. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tak pasal apa Ustazah gelak terbaca komen, nampak Ustazah tembam balik dari kampung. Tak pasal-pasal je. Kita tengok hati kita ni tembam ke tak tembam. Hati-hati. Kesan daripada lebih 60 siri dah belajar. Tengok pipi Ustazah buat apa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf gurau sebab 5 hari je dekat Kedah. Tak syok, tak macam dulu-dulu boleh pi makan sana sini. Tak boleh sahabat-sahabat. Mujurlah ada sahabat-sahabat tim khidmat bantu Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Tak boleh dine in lagi kat sana, kebanyakan kedai. Kalau ada yang buka pun masing-masing takut nak keluar. Baguslah, bagus sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita dah mula macam tapi Ustazah tergelak lah juga soalan macam tu. Siapa yang tanya nak dapatkan buku, Ustazah dah pinkan dah tu kat bawah tu sayang. Ustazah Muzayyanah, bawah sekali tu, cuba tengok, klik dekat dot tu, nanti akan keluar lah nombor tim khidmat dan sebagainya. Siti Zubaidah MTS, oh doakan pakcik saya, ya Allah terkejut saya ingatkan dia sendiri. Tak apa, sama-sama kita doakan pakcik kepada Siti Zubaidah ni, antara orang yang istiqamah dalam majlis ilmu, insya-Allah, siapa sahaja yang dalam duka. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya cik, duduk rumah saja, kan? Kalau kita tidak ada apa-apa keperluan urusan buat masa sekarang ni, belum begitu selamat. Walaupun yang keluar tu jangan takut-takut, sebab kita memang nak kena beli makanan apa semua. Jangan tak keluar rumah langsung. Saya dikabarkan ada orang sampai kena apa? Panic attack. Kan, jadi macam anxiety, jadi macam kemurungan. Tak nak keluar rumah langsung. Orang je yang sangkut barang-barang pergi kedai beli untuk dia. Sahabat-sahabat, dia langsung tak nak keluar rumah. Rumah mak dia duduk satu taman pun dia tak nak pergi. Sahabat-sahabat, bukan tak nak pergi berpeluk-pelukan, maksudnya hantar apa-apa kebaikan dekat je rumah pun tak nak bertemu. Yelah, kalau takut sangat nak bersentuh sebagainya, pandanglah dekat pagar kan, macam tu maksud. Jangan sampai melampau sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita ada kehidupan kita yang seperti biasanya kita perlu aturkan. Cuma kita perlu jaga diri dan berhati-hati, itu saja. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bonda Rahimah Harun, sahabat kuliah fiqh yang baru meninggal semalam. Bonda Rahimah Harunnya ke bondanya yang meninggal? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sahabat-sahabat, salam takziah, sampaikan salam kepada keluarganya. InsyaAllah kita doakan syurga tempatnya, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah jatuh cinta dengan La Tahzan, bagus. Anda terbaik kalau dah jatuh cinta dengan La Tahzan. Jangan jatuh cinta dengan Ustazah Zai, bahaya. Satu lagi sahabat-sahabat, kitab ni nama La Tahzan, jangan bersedih.
Aduh, Ustazah demam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, demam bila ada orang duk hantar WhatsApp, saya nak order kitab Al-Mizan. Saya nak order kitab apa Zan lagi entah. Siap baik dia tak order kitab Zan Aizan. Tu sahabat khidmat kami. Okay, la tahzan, jangan bersedih. Kan macam-macam orang ni. Ada pula saya punya buku Angan-Angan ke Firdausi kot yang dia maksudkan. Ustazah, saya nak order buku Bilikku Syurgaku, dia kata. Sahabat-sahabat saya kadang-kadang kan baca WhatsApp-WhatsApp yang tim khidmat hantar tu, saya rasa macam satu hiburan juga, bukan mentertawakan silap anda, tapi comel lah, comel sungguh-sungguh. Okey, kita tak nak buang masa, bab 66 kita nak habiskan hari ni. Jangan bersedih sahabat-sahabat dirahmati Allah kerana berhadapan dengan berbagai kesulitan. Ini tangan kanan Ustazah, bukan tangan kiri ya. Kalau anda nampak tangan kiri, salah. Ini tangan kanan Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Letakkan kat dada kita. Akui setiap kita memang ada pernah melalui sulit. Pasti akan diberi sulit. Inna ma'al usri yusra. Kita dah faham Quran. Bersama sulit itu Allah beri kemudahan. Jadi sekarang bila dipujuk oleh kitab La Tahzan, jangan bersedih kerana berhadapan dengan berbagai kesulitan. Ustazah nak yang menonton La Tahzan bukan merasakan anda seorang je sulit. Aku je yang ada masalah, orang lain aku tengok happy je. Jangan biarkan rasa anda, suara-suara hati anda begitu. Jangan merasakan anda seorang je yang sedang sulit, yang sedang ada masalah, please. Sebab bila mana nafsu kita memberontak, bila mana iblis membisik-bisik kejahatan, dia akan bawa hati kita sahabat untuk bersangka buruk dengan Allah. Kenapa Allah? Aku tengok dekat Facebook orang tu happy je laki bini, anak beranak dia. Memanglah happy sebab nak tunjuk kat kamera, takkanlah nak masam muka, smile, mesti macam tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita dampak kegembiraan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan Facebook kita contohnya. Sebab kan sekarang kita tak boleh ziarah menziarah, jadi kita tengok ziarah Facebook orang. Ziarah Facebook orang bukan niat nak skoding apa benda yang dia buat hari ni, dah memang lalu dekat wall kita tu. Ya Allah, seronoknya, bahagiakanlah mereka sekeluarga, masukkanlah mereka ke dalam syurga. Jangan ada sangka-sangka buruk, bahaya. Sebab bila kita rasa kita seorang je ada sulit, kita mula bersangka buruk dengan Allah. Kenapa engkau beri sulit tu kepada aku sahaja? Permulaannya sangka sulit kepada Allah. Bila bermula sangka sulit, bila bermula sangka buruk kepada Allah, itulah permulaan kepada segala maksiat. Sahabat-sahabat, hati-hati dengan sangka buruk kepada Allah. Itulah permulaan kepada segala maksiat. Kita dapat buat khulasah dalam kitab La Tahzan, betapa disuruh bersihkan hati, jangan bersangka buruk kepada Allah, jangan bersangka buruk kepada hamba Allah. Hati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang belum dapat kitab, bagi paling lama tempoh 2 minggu. Paling lama tempoh 2 minggu. Seandainya keciciran, lepas 2 minggu sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda hubungi kami. Okay, pasti akan kami susuli. Tidak ada orang yang bayar dah duit kitab tapi kami tak hantar. Kalau tak hantar tu, pandanglah ada beberapa kesilapan kita sebagai manusia. Bahkan kadang-kadang sampai terhantar 2 kali. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan mengharapkan hari ni daftar, kemudian besok sahabat-sahabat dirahmati Allah kita nakkan buku kita, kecuali dia duduk jiran sebelah rumah ustazah lah. Macam tu, tolong beri ruang peluang untuk tim khidmat bertugas, sebab mereka hanya berkhidmat kepada ustazah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, mereka ni insan-insan mulia yang nak tolong kerja-kerjanya ustazah. Jadi suri-suri rumah pula yang ada kerja dengan macam-macam kerja lah, macam-macam tugasan. Jadi insya Allah mereka offer diri untuk bantu ustazah, sampaikan kepada anda, itu dah cukup baik dah. Beri masa paling lewat 2 minggu, dan bila dalam contoh seminggu anda dah bayar, dah daftar tu, dah bank in duit tu, tengok dalam SMS, bukan dalam WhatsApp, tengok dalam SMS. InsyaAllah kita akan dapat tracking number. Tu kalau dalam lepas minggu tak dapat tracking number,
Sebab tracking number tu dalam SMS. SMS ni sekarang kita duk dapat daripada MKN kan. MKN kata patuh SOP tu yang kita malas nak buka. Cuba buka sekali-sekala. Ada tracking nombor bagi orang yang mendaftar melalui tim khidmat, insya-Allah. Okay, tapi kalau lepas 2 minggu tak dapat, hubungi kami. Mana tahu tercicir di mana-mana. Saya minta maaf kalau ada yang menunggu dan mengharapkan menunggu tu sahabat-sahabat dirahmati Allah seminggu tu confirm sampai. Tapi kami juga dapat WhatsApp. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah, tak sangka selaju ini, sepantas ini dah dapat dah buku saya. Itulah manusia kan. Yang laju pelik pula, yang lambat pelik juga. Itulah saya sengih je lah sahabat. Okey, kita mulakan. Masya Allah, tarik nafas. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Ustazah macam excited nak baca ni Sebab tadi Ustazah dah bergenang air mata dah masa baca ni. Jangan bersedih kerana berhadapan dengan berbagai kesulitan. Bismillah. Sesungguhnya setiap kesulitan yang anda hadapi akan menguatkan hati. Allah, sahabat. Apa saja sulit, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah di pejabat, masalah jiran tetangga, masalah apa je yang anda sedang hadapi saat ini, ia dari Allah. Bukan sia-sia. Allah sedang mentarbiah untuk menguatkan hati, untuk menghapuskan dosa. Cuba letak nombor ke atas tu. Banyak sahabat-sahabat. Pertama, untuk menguatkan hati, untuk menghapuskan dosa, untuk menghancurkan rasa ujub. Masya Allah, kita dapat sulit, ada masalah sekarang ni, kita rasa kita ditimpa musibah, kita rasa sedang gundah gulana, apa sahaja permasalahan anda, percayalah, terus bersangka baik dengan Allah. Ini cara engkau nak kuatkan hati aku, ya Allah. Tak nak jadi hati manusia yang sikit-sikit sentap, yang sikit-sikit lemau, yang sikit-sikit berputus asa. No. Ini cara untuk engkau menghapuskan dosa aku. Bila aku redha dengan ujianmu ini, ya Allah, ini cara engkau menghapuskan dosa aku. Maka perbanyakkan istighfar. Tengok para ulama, hatta Quran mengajar, orang tak ada zuriat, banyakkan istighfar. Orang tak dapat sumber rezeki, kebun-kebunnya dulu mewah, sekarang kering kontang, disuruh istighfar. Apa saja permasalahan disuruh istighfar. Sebab apa? Allah beri ujian itu, mungkin kita dah lama terlupa untuk memandang Allah punya kebesaran. Lalu Allah beri kita ujian untuk kita kerap menyebut astaghfirullah, atau alhamdulillah, atau sekurang-kurangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila kita dapat apa-apa musibah. Menghancurkan rasa ujub. Selama ni buat apa semua jadi, semua makin besar, makin besar, makin besar. Apa yang besar? Rumahnya besar, keretanya besar, badannya besar. Akhirnya timbul rasa ujub. Ujub, sahabat-sahabat, ujub ni apa? Ujub ni rasa orang lain tak puji, kita puji diri kita sendiri. Aku rasa rumah aku ni bukan duit lagi aku. Kalau tak ada aku, duduk bawah jembatan kot. Betul, mungkin ada betulnya. Kita yang gaji lebih besar segala, kalau harap lagi aku, memang taklah. Berhati-hati sebelum cakap macam tu. Kalau kita tak dijodohkan dengan suami yang begitu, mungkin belum tentu rezeki kita mencanak-canak naik. Dek kerana sabarnya kita dengan suami yang macam tu, maka Allah berikan rezeki kita. Wah, nak buat loan bank mudah. Wah, alhamdulillah, tak sangka boleh tukar kereta. Wah, alhamdulillah, dapat naik pangkat lagi. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam-macam. Kita selalu kata, ni laki macam ni Ustazah, saya dapat beli rumah besar ni. Kalau laki saya membantu dari segi ekonomi, saya rasa banglo dah saya dapat. Ni semua atas usaha saya lah ni Ustazah. Hati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang orang tak puji sanjung kita pun, tapi kita ni di hati bercakap-cakap, kalaulah tak ada macam mana, akulah semua aku. Itu ujub, berbangga-bangga dalam dirinya sendiri, merasa sahabat-sahabat dia saja yang hebat, orang lain tak bantu apa pun. Hati-hati. Dan menguburkan rasa takbur. Takbur ni sifatnya iblis. Kau dicipta daripada tanah liat, hitam pula tu. Kenapa aku mesti tunduk kepada engkau, wahai Adam? Aku diciptakan dari api, tahu? Macam tu.
Minta maaf, ini dalam rumah ustazah. Sebab tu yang jadi excited balik mengajar. Sebelum-sebelum ni musafir, ada 2-3 orang depan ustazah macam malu-malu miau sikit nak ceramah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Farah Diana duk dengar ustazah kuliah kat depan. Dia pun tengok je muka ustazah macam tu. Malu nak buat memek-memek muka, kan? Memang ustazah tahu sekarang anda tengah pandang, tapi saya sedang berseorangan duduk dalam bilik studio saya yang kecil comel ni. Jadi ustazah dah mula dah buat perangai dia balik, kan? Macam tu lah. Sebab tu kalau mengajar dekat TV, dekat masjid, sopan je skema. Kalau mengaji dekat Latahzan ni anda untung. Sebab apa? Sahabat-sahabat kita bercakap macam bersembang-sembang, macam dengan kawan-kawan je, kan? Subhanallah, semoga kita terus berukhuwah sampai ke syurganya Allah. Amin. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sambung. Kita tak nak datang hidup atas dunia dan mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebagai orang yang takbur. Sebab na'udzubillah, kalau mati sebagai orang takbur, tak ubah sepertinya iblis yang akan dihumban ke dalam nerakanya Allah kerana sifat takabburnya. Kita tak nak mati dengan sifat takabur. Ya, biasa kadang-kadang ada jiwa yang ujub, ada jiwa yang takabur. Lalu Allah berikan kita dengan hentakan ujian, kita tersandar sekejap. Allah Tuhan, ada ujub kot aku ni, ada takabur kot aku ni, aku bertaubat, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Syukur aku sedar sekarang, bukan aku syukur ketika aku berada di alam kubur. Macam tu contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kesulitan-kesulitan itu akan mengelakkan kelalaian. Kenapa Allah beri kita sulit? Kenapa Allah beri kita ujian? Kenapa Allah beri kita musibah, masalah, bentuk-bentuk yang demikian, sahabat-sahabat? Kesulitan-kesulitan itu akan mengelakkan kelalaian. Allah tak bagi kita berada dalam kelalaian, lalu Allah berikan kita ujian. Kenapa ustazah? Lepas satu, sulit je hidup saya ni. Allah tahu, orang jenis macam hang ni kalau diberikan nikmat, lalai sokmo-sokmo. Faham Allah Maha tahu. Ya Allah, sahabat meremang bulu roma ustazah. Allah Maha tahu apa-apa yang kita tak tahu. Menyalakan zikir dengan kesulitan itu, menyalakan zikir. Maknanya sebelum ni kita malap je zikirnya. Bila diuji dengan musibah, tiba-tiba pegang tasbih terus. Masak rantainya tasbih, hebat. Kan sahabat-sahabat? Masak pun, mama kenapa mama? Stres ke papa tak belikan rantai yang labuh besar berloket tu? Dok, mama taubatan nasuha. Dekat leher mama pun tasbih ni, tapi sangkut je kat leher. Lepas tu tak pun bertasbih. Na'udzubillah, kan? Menyalakan zikir, menghiasi diri untuk selalu berbuat baik kepada setiap makhluk. Masya Allah. Sebab kita tahu musibah ini akan menyebabkan kita bermuhasabah. Kenapa ya Allah beri kepada kita? Adakah sebab kita selama ini menjadi manusia tamak? Apa yang kita dapat hanya untuk diri kita semata, tapi kita terlupa akan nikmat yang kita patut kongsikan dengan orang lain. Jadi sebenarnya semua ini membugarkan jiwa, bukan untuk mematikan jiwa. Menjadi doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang soleh. Masya Allah, bila kita sebut, ustazah saya sedih, saya baru kematian orang tersayang. Ya Allah, ustazah saya kena COVID, ustazah contoh. Saya bukan rasa rimas bila anda beritahu, tapi ya Allah kuatkan dia, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tengok Farah Liana kata, di saat kuarantin, positif dapat merasakan diri dekat dengan Maha Pencipta. Ni antara kawan-kawan kita yang diuji dengan musibah. Barulah terasa macam, ya Allah mungkin aku selama ni jauh dengan Engkau. Engkau sedang hulurkan tali. Engkau nak aku tarik tali ini untuk makin dekat denganmu, ya Allah. Sebab orang atas dunia banyak yang sepertinya orang yang macam dah nak kelemasan bila dicampakkan di dalam lautan. Terkapai-kapai, sahabat-sahabat, terkapai-kapai. Syukur tak dimatikan dalam suasana itu. Lalu dalam saat kita dilanda sulit, musibah itu Allah hulurkan tali untuk kita tarik. Makin ditarik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya kita makin mendekat dengan Allah. Merupakan bukti ketundukan kepada penzalim adalah sebuah penyerahan diri kepada Zat yang Esa. Sebuah peringatan diri, sebuah usaha untuk menghidupkan zikir. Ini sebenarnya hikmah kepada kesulitan. Sebuah usaha untuk menghidupkan zikir.
Kalau tidak sahabat-sahabat, kikirnya kita untuk berzikir. Makna kikir dalam bahasa Indonesia itu adalah bakhil, kedekut. Kedekut sungguh nak zikir. Nak gosok baju untuk seminggu lah. Seminggu punya baju ni kalau gosok rasa sejam habis kot. Kalau sejam, mula je gosok kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau Astaghfirullahalazim. Kita baca tu sahabat, confirm dapat 2000 istighfar. Sebab apa Ustazah selalu cabar diri, cuba buat setengah jam duduk untuk baca istighfar. Confirm dapat 1000. Kalau gosok baju, sambil gosok baju tu sahabat 1 jam, kita berzikir, tak boleh pegang tasbih lah sebab kita dah pegang sereka kan. Jadi kita zikir, tengok-tengok jam, selesai dah baju untuk seminggu. Gosok dah, habis dah. Maka dengan dari tadi Allahumma salli ala Muhammad, Astaghfirullahalazim contoh, dah confirm dapat 2000. Apa Ustazah confident sangat? Ustazah dah lama suruh buatkan sahabat, memang anda akan dapat. Tapi kedekut, baru je gosok baju, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, terpanas sangatlah pula, berlubang dah baju aku kan. Macam mana boleh berlubang, bla 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 bla. Lupa terus Allahumma salli ala Muhammad baru 3 kali. Dah duk ingat beli kat mana baju ni dulu, nak jahit, nak repair boleh ke tidak, nak hantar dekat tailor yang mana satu, nak tampal kod mana, dah lupa dah selawat. Itu maknanya kita orang yang zikir, kikir dalam zikir. Berkira sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lebih sayangkan baju tu daripada jiwa kita yang sedang kekosongan. Jadi Masya Allah tabarakallah, caranya Allah memberikan kita ingat untuk zikir dengan memberi kesulitan. Masya Allah, sebuah usaha untuk menjaga hati dengan bersabar. Hati kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah selalu putus harap dan lupa untuk teruskan sabar. Jadi Allah beri sulit. Masya Allah, dalam sulit itu kan biasa kawan-kawan kita datang, orang ke-200 ucapkan kat kita, apa lagi kau nak buat, kau sabar je lah. Kita pun mata dah macam tu kan. Sabar, sabar, sabar. Aku tahulah sabar. Tak kena kat engkau, memang kau cakap sabar, sabar. Jawapannya adalah sahabat-sahabat, Allah yang suruh kita sabar. Allah yang suruh kita sabar. Bukannya ustazah, bukannya kawan kita tu. So kawan kita nak cakap apa lagi, nampak awak dah macam berantakan, hidup habis, celaru habis. Sebab tu orang nasihatkan anda sabar. Jangan kita marah dengan pesanan-pesanan sabar ini sebab ia duduk dalam Quran. Berkali-kali Allah ulang. Sebuah persiapan untuk menghadap Tuhan dan melepaskan godaan untuk menggantungkan hidup pada dunia dan merasa aman dan tenang dengannya. Allah, rupanya musibah yakni kesulitan ini Allah nak bagi kita pelan-pelan lepaskan ikatan hati kita dengan dunia. Kita selama ini terasa terikat dengan dunia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu macam mana cara Allah nak ajar berpisah? Sebab akhirnya lama-lama kita akan tinggalkan juga dunia ni. Jadi Allahu Rabbi, Allah berilah kesulitan itu untuk kita mula perlahan-lahan mengutamakan akhirat, mengecilkan peluang untuk kita mengingat akan dunia dengan cara yang melampau-lampau. Allahu Akbar. Kedekut ya kalau gitu ya ustazah. Tengah gosok baju, zikir dah ke lain. Allahu Akbar. Kedekut zikir lah Kak Zalina Salihuddin, maksud saya kedekut zikir. Sebab apa kedekut zikir? Baju tu mungkin yang nasib baik tak koyak, boleh pakai lagi. Ataupun koyak, boleh tampal lagi. Ataupun kita beruang kan Kak Zalina, boleh beli lagi yang macam tu. Kalau kita mati hati dengan zikir, kita nak bayar dengan apa sahabat-sahabat? Orang lain tak boleh tolong sanitize hati kita. Orang lain tak boleh kita jumpa, ustazah tolong jampi atas kepala saya kan. Semaring seng, mata kaji, tiba-tiba suruh ustazah jampi. Jampi buat apa ni? Ustazah jampi sikit saya ni bagi rajin zikir. Oh Allah. Tak ada jampi-jampi, tak ada apa tangkal azimat sahabat. Kita yang kena bangkit untuk rajin berzikir. Dan tak mudah kan untuk datangkan rajin zikir tiba-tiba. Selalunya rajin berzikir masa bila? Cuba tanya mangsa-mangsa yang pernah sakit COVID ni. Tanya mereka, ya ustazah masa saya tengah positif COVID tu ya Allah tasbih tak berhenti.
Makan pun saya nak makan ke tangan ni Ustazah, tapi saya tak buang tasbih ni. Sampai mak saya marah ni Ustazah, makan dengan tasbih-tasbih. Orang kata khusyuk sungguh ni. Tapi tak naklah masa sakit saja jadi macam tu. Allahu Rabbi, Ustazah sedang cakap pada diri Ustazah sendiri. Kita kenal diri kita. Allah, sungguhlah saat aku ditimpa musibah, saat aku ditimpa susah, aku lebih kerap berzikir berbanding aku tidak dalam musibah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Masya Allah, tabarakallah. Kita sekarang belajarlah tahzan untuk koreksi diri kita sendiri, sahabat-sahabat. Kita akan penat kalau kita belajarlah tahzan. Aku rasa bab 66 ni macam si Pulan punya cara je. Ni yang berhati-hati sahabat-sahabat. Kerana kelembutan yang tersembunyi itu jauh lebih besar, dosa yang ditutupi itu jauh lebih besar. Dengan ujian tadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita boleh menghindar diri dari dosa. Apa bukti? Masa kita senang dulu, wah, kita tabur-tabur duit kita, tak apa. Kan tak apa. Aku belanja engkau pergi karaoke malam ni, dekat kelab malam, tengok perempuan seksi-seksi. Contoh. Sekarang bila duit dah tak ada, kau nak belanja kawan dengan apa? Kau nak masuk kelab malam pakai apa? Bayar pakai daun? Tak ada kan, sahabat-sahabat. Jadi, lama dah tak jumpa dekat kelab. Kan? Kalau masuk kelab ni ada ni ke? Ada keahlian-keahlian ke? Ustazah mana nak tahu kan? Mungkin ada kena yuran dia kan, ataupun kena setiap kali masuk tu kena bayar. Kurang-kurang Ustazah nampak lah kadang-kadang dalam filem-filem tu kan kena orang tuang air. Takkanlah tak ada kos, semua tu mesti ada kos. Sebab dulu peluang ada, duit banyak, wah, semua dia follow. Sahabat, sekarang bila dah Allah mufliskan dia dek kerana PKP, bisnes semua bankrupt, tak pernah nampak dah. Kalau dulu, Ustazah saya pergi kelab ni bukan sebab apa, bisnes. Saya meeting dengan orang Cina, bisnes besar ni. Jadi dia tak nak saya jumpa kat masjid. Aku tak suruh pun hang pergi meeting dengan orang Cina dekat masjid. Tapi tak ada tempat lain ke? Macam tu maksud. Kenapa pergi dekat tempat yang memang mata kita akan melihat maksiat, telinga kita mendengar maksiat, sahabat-sahabat. Lalu hati kita akan terpaut dengan maksiat itu. So kita nak block hati kita daripada mencintai maksiat. Kitab ni dah mengajar lebihkan zikir. Sebab tu lalu depan mata cubit di suami. Amboi abang, tengok apa tu? Contoh, orang bercuti kat Langkawi, ramai yang buat baik. Dia pergi tengok sipolan-sipolan yang mengalahkan orang putih cara pakainya. Siap duk Google lagi. Abang nak ambil tahu ni, apa benda yang orang duk kecoh-kecoh sangat ni? Hidup dah macam orang putih dah. Masa dulu tengah PKP, berdoa bagian nak rak, sahabat-sahabat. Quran dibaca tanpa henti. Angkatlah COVID ini. COVID belum berakhir, baru dapat lepas Langkawi, dah kita terlupa dah. Mana pakaian kita ni, tinggal seurat benang je. Alang-alang buka sekali terus senang. Minta maaf Ustazah kena tegas dalam bab macam ni. Sebab mungkin mereka ini tidak mendengar rancangan-rancangan agama di TV, sahabat. Tapi kita beristighfar kepada Allah. Kita doakan, ya Allah, atas nama Islam. Tapi kenapa memalukan, sahabat-sahabat? Mana kalimah syahadah? Allah saksikan kamu. Dulu kamu meratap, angkatlah COVID. Sekarang COVID belum berakhir, kamu sudah terbugil di tengah-tengah khalayak ramai. Minta maaf sebut. Okey, di mana kamu sanggup membogilkan keimananmu? Ampun, maaf sahabat, tolong. Kita orang Islam, ada cara hidup Islam. Bukan mesti bertelekung pergi Langkawi tu. Bukan mesti nak masuk laut pakai tudung labuh, bukan. Tapi siapa kita? Please. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Nazar, tolong jangan kacau boleh tak? Ustazah balik daripada Kedah, dia pun duk cakap perkataan dogiang. Ustazah tanya apa benda dogiang ni? Belum jawab dekat dalam Ustazah punya Facebook. Kan Ustazah duk kata apa benda, aku dah lama tak balik Kedah ni. Apa benda dogiang? Rupanya Mak Ngah tu dia nak ajak kami duduk. Meja dia tu sahabat tak ada lapik. Tak apalah Zai, duduk pi lah dogiang pun. Dogiang apa benda? Ustazah Google lah tau, dogiang. Rupanya keluar perkataan daging. Takkanlah daging pun kena mengena dengan meja. Rupanya kan. Tak payahlah nak malu-malu tanya Mak Ngah dogiang tu apa. Zai tak tahu lah dogiang tu duk lagu ni lah.
Duk boh halas meja pun cucu duk tarik-tarik tu dogiang lah tu macam macam tak ada apa. Lepas tu macam bogey je lah meja ni. Alamak, perkataan tu bahaya ni, melucah nak delete balik lah kat Facebook. Mak Ngah, maksudnya tu macam orang tak ada pakaian langsung ke? Bukan fokus kat orang perkataan dogiang tu, tapi benda-benda macam ni lah. Kan benda patut kita lapik comel-comel, kita angkat lapik dia tu. Tu dogiang dia kata. Jadi orang Kedah kalau saya salah, maafkan saya, tak ada niat lain Saya cuma pindahkan bahasa yang saya dengar tu. Selama aku hidup ni aku rasa tak pernah dengar perkataan dogiang ni. Tu Kak Nazar duk gelak tu. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya comel lah rakan-rakan Facebook saya, dia siap tulis dekat ruang komen tu. Zaza, apa maksudnya tu? Durian ke? Allah, buat kita terliur lah pula. Apa kena mengena dengan durian? Rupanya dogiang Altamis Furkan orang Kedah ke? Kelakar lah sahabat. Kita kadang-kadang cara nak menghiburkan hati kita kan, tak payah kita nak bermaksiat ke mana-mana. Kita bersilaturahim, kita berukhwah dengan macam-macam. Lepas tu sembang pula dengan seorang orang tua Kedah. Dia cerita menantu dia orang Sabah, sahabat-sahabat. Mula tu, alah aku tak selesa lah sembang dengan orang tua ni. Dia macam nak ngumpat cucu menantu dia. Macam nak ngumpat dah ni, macam mana aku nak lari ni orang tua ni kalau dah start cerita ni. Kita ada rasa macam tu. Tiba-tiba dia kata, baiklah menantu tu baik. Tapi satulah bila balik mai tu dia kata, tak pernah nak bercakap. Dia kata diam. Rupanya dia cakap kat lelaki dia minta maaf lah dekat Tok. Dia kata sebab dia memang tak faham langsung. Saya kata Sabah dengan Kedah, lagilah yang Tok tu pun tak faham dia cakap, dia pun tak faham apa Tok cakap. Tapi sweet kan sahabat-sahabat. Jadi Ustazah sebut kat dia, Tok lain kali kalau cucu menantu tu balik mai, ajak juga dia ni. Kalau dia diam tak apa, Tok cakap je tak apa. Jangan Tok biarkan. Sahabat-sahabat, setan ni kadang-kadang dia mulalah datangkan jahat. Kau tak payahlah balik kampung. Kau balik kampung pun kau bukan faham cakap orang tua tu. Akhirnya kita seronok dengan keadaan macam tu. Tak apa tu. Kalau mak saya dulu arwah macam tu. Menantu-menantu perempuan ni datang dalam keadaan macam-macam lah karakter manusia kan sahabat-sahabat. Tapi dia selalu cakap, mak ni kalau dah menantu, mak dah pandang macam anak sendiri, minta maaf lah kalau tak sedap. Tapi kalau tak suka, cakap je apa je yang mak cakap ni untuk kebaikan, untuk dunia baik, untuk akhirat baik. Kita hidup macam anak beranak, semua sama. Anak ke menantu ke semua sama. Jadi yang menantu jadi pendiam pun akhirnya dah tak jadi nak berapa pendiam sangat. Boleh je dah bersembang kan. Walaupun kadang-kadang mungkin bahasanya tak berapa nak sama kan, rumpun-rumpun, kelompok-kelompok. Allahu Rabbi sahabat-sahabat. Okey, kita perbaiki Baik, bahasa Kelantan dia dogol Ina Salina. Itulah saya takut pula bila saya tulis kat Facebook saya macam tu, macam apa Ustazah ni sebut perkataan macam tu. Saya dah rujuk kepada orang-orang Kedah macam itik dengan ayam. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita terus pergi kepada renungan. Jangan bersedih, sesungguhnya kesedihan hanya akan membuatmu lemah dalam beribadah, malas untuk berjihad, putus harapan, mengheretmu untuk berburuk sangka, dan hanya akan membuat anda menjadi pesimis. Pesimis ni sahabat-sahabat adalah lawan kepada optimis. Ustazah nak bagi kita faham menurut Kamus Bahasa Melayu. Kamus Dewan ni Ustazah rujuk. Pesimis ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, bersikap atau berpandangan mudah putus harap. Mudah putus harap. Makna dia cenderung melihat keburukan sesuatu. Berlaku sesuatu, dia sibuk fokus kepada yang buruk. Segera berasa kecewa atau hilang kepercayaan terhadap sesuatu. Ini kan pemikiran yang negatif. So pesimis ni adalah yang negatif. Lawannya adalah optimis. Sedangkan optimis ni lawan kepada yang tadi. Dia tak mudah berputus asa. Berlaku sesuatu dia mencari hikmah. Ini orang yang sentiasa optimis. Jangan menjadi orang yang pesimis tadi. Ni kalau dalam kitab Latahzan ni ada word-word yang macam ni. Kita kena rujuk lebih sikit supayanya kita dalam rumpun yang mana, logat bahasa telo yang mana kita boleh ikut. Baik. Jangan bersedih. Sesungguhnya rasa sedih dan gundah adalah akar penyakit jiwa. Kita tanam pokok, akarnya akar yang jenis macam mana ataupun akar tunjang ke bawah sahabat-sahabat, inilah yang jauh lebih penting. Kalau kita sebagai manusia nak membangun diri kita ni, yang paling penting adalah ilmu akidah.
Tak ada siapa boleh nafikan ilmu akidah ni adalah ilmu yang nombor satu kita kena belajar. Mengenal Tuhan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolong para penonton La Tahzan ramai pada pagi ini. Saya nak sebut sikit, izinkan. Jangan pernah kalau anda mendengar di mana-mana, apa guna kau sembahyang? Tak, Allah tak terima sembahyang kau. Kau dah mengaji fiqah je tapi kau tak mengaji akidah. Kau kena hafal sifat 20. Kau kena kenal siapa Tuhan kau. Lepas dah kau hafal, dah kenal semua, baru kau boleh sembahyang. Barulah sembahyang engkau tu sah. Saya tak menafikan kenyataan ini. Sahih. Tetapi jangan pernah cakap dekat orang, sembahyang kau tak diterima selagi kau tak hafal sifat wajib 20. Tolong sahabat, astaghfirullahalazim, tolong. Tolong hormati cara penyampaian di mana saja kita belajar mendapat sumber ilmu daripada guru yang mana. Jangan terlampau taksub sangat. Yang ni tak betul, guru aku saja betul. Guru dia tak betul. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab belajar dua negara, negara apa entah, kulit orang hitam, tak betul. Aku nak follow orang yang belajar di negara kulit orang putih. Contoh sahabat-sahabat, macam itulah kami dalam grup ustazah. Sahabat-sahabat ada yang UKM, UIA, Universiti Al-Azhar, Universiti Jordan, belajar di Yaman, ada ramai. Tapi kadang-kadang jadi gurauan. Gurauan yang maksud melapangkan dada, tak ada rasa, pendapat aku je betul. Macam mana melapangkan dada tu? Akhirnya bila kita macam ada pertelagahan pendapat, sahabat-sahabat, perbincangan yang bikin sedikit tegang, kita saling berlapang dada. Oh okey, faham, ini manhaj UKM. Ini manhaj University Jordan. Ini manhaj Al-Azhar contoh. Maksud dia pergunakan kalimah itu, maksudnya okey, dia belajar, dia faham dan gurunya telah menjelaskan demikian, maka betul lah. Sahabat-sahabat, jangan bila kita berpandangan macam ni, yang tu semua tak betul, yang ni semua salah. Saya risaulah sahabat-sahabat, anda orang hebat, anda orang yang tekun mengaji ilmu, tapi jangan pernah melaga-lagakan. Jangan sahabat-sahabat, sangat bahaya. Akhirnya anda duduk dalam satu grup, 1000 orang dalam Telegram, Sorang-sorang keluar. Buat pula puak-puak baru. Ni geng kita-kita aja, tak payah layan tu. Ustazah dia tu ustazah tak betul, yang ni ustaz dia ni tak betul. Yang kita sampai daripada tak boleh mengaji sampai boleh mengaji, belajar dengan ustaz tu, dah khatam Al-Quran sekali. Bunyi apa kat belakang tu? Jeng-jeng-jeng. Kita dah khatam Quran sekali, sahabat-sahabat, tup-tup dengar, ustaz tu dipenjarakan sebab rasuah, contoh, na'udzubillah. Lepas tu kita, tak boleh pakai punya ustaz. Yang kau duk mengaji boleh hadiah dekat arwah mak ayah kau tu, kau pandai daripada siapa dengan izin Allah? Dengan ustaz tu kan. Sekarang kau nampak satu cacatnya, engkau dah bunuh segala kepercayaan engkau pada dia. Engkau sedang menyembah ustaz tu ataupun kau menyembah Allah. Allah yang pamerkan di hadapan mata engkau bukan untuk kecam, bukan untuk engkau putus silaturahim dengan dia. Sahabat, saya cukup takut anda dalam kuliah-kuliah online pagi, petang, siang, malam, akhirnya anda berpuak-puak. Akhirnya anda menafikan orang tu tak betul, orang ni tak betul. Sahabat, tengok dalam bab sembahyang, mudah-mudah kita kata sembahyang orang tu tak diterima, sembahyang orang tu sia-sia, sembahyang orang tu boleh bawa ke neraka. Hati-hati, minta maaf saya terpaksa sebut benda ni. Kenapa tiba-tiba boleh mudah-mudah cakap sembahyang orang tu tak sah? Sebab dia kata kalau dia tak kenal Tuhannya, ustazah, buat apa dia sembahyang? Cuba tengok apa perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Sahabat, sebab tu ulama akidah dengan ulama syariah tak pernah bertelagah. Kita ni yang tak berapa nak ulama, ulah dalam semak pun tidak, bertelagah habis. Cuba hormati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ulama akidah menyatakan betul. Siapa nak menafikan kalau kau tak kenal Tuhanmu, memang bahayalah hidup ni. Sahih, kitab La Tahzan pun mengajar kita demikian, berpaut pada Allah, berpaut pada Allah. So akarnya itu adalah akidah. Akarnya itu adalah akidah. Kena belajar. Tapi hanya belajar akidah, wiridnya tak berhenti, saling berlumba. Okey, hari ni zikir sekian, 40,000 kali. Hari Selasa zikir sekian. Lepas tu orang kata, aku dah 2 hari bermalam dengan engkau dalam musafir ni, aku tak nampak engkau solat pun. Engkau manhaj lain, aku manhaj lain. Aku pengikut syekh ni, cukup sedang dengan zikir 40,000 satu malam,
dah membolehkan aku untuk excuse daripada solat. Ni orang lelaki ni bicara macam ni. Kau datang haid ke kau tak solat ni? Tak, bukan kerana aku datang haid, tapi kerana zikir aku tadi dah cover solat fardu yang 5 waktu. Haid ni apa ke benda semua ni? Kan? Haid ni apa ke benda semua ni? Solat tu kau makam mana pun Allah kata wajib. Aqimus salah. Kecuali mu tak ada akal. Jadi jangan marah kalau orang kata hilang akal dah ni. Dengan wirid yang terlebih ni hilang akal lah dah ni. Ada ke dia kata makam dia tu dah tak payah sembahyang, sahabat-sahabat? Pelik. Ini berlaku di mana-mana. Saya merayu sahabat-sahabat Latahzan, jangan tinggalkan mana-mana prinsip ilmu, mana-mana disiplin ilmu. Ilmu, menjadi orang berilmu bukan saling nak menjatuhkan, bukan saling nak mengaibkan, bukan saling nak mengkondemkan, tapi atas nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita saling memberi semangat. Motivasi dalam Latahzan ini, kamu berpegangan apa, follow ustaz-ustazah mana, semuanya boleh menjadi kekuatan jiwa kepada kita. Saya bercakap perkara yang sekarang ni kerap berlaku, sahabat-sahabat. Ustaz-ustazahnya yang di atas tak bergaduh mana pun, followernya pula yang bertempiaran habis. Aku takkan dengar yang ni, aku takkan follow. Ustazah Zai berulang kali sebut, silakan untuk menadah ilmu, jangan pernah taksub dengan sesiapa, kerana kami manusia biasa yang punya dosa. Kalau nampak cacat celanya, semoga Allah ampunkan dan kami bangkit untuk bertaubat. Tak pernah minta untuk dituhankan, tak pernah minta untuk ditaksubkan. Tolong sahabat-sahabat, saya merayu, ini sangat bahaya. Inilah ujiannya Iblis. Iblis kata tu je yang betul, kau follow je yang tu salah. Kenapa tu salah? Rukun Islamnya macam kita, rukun imannya macam kita. Kat mana salahnya sahabat-sahabat? Silakan bertebaran untuk majlis ilmu, tapi jangan pernah taksub menjunjung atas kepala. Sekali kita mendengar buruknya sahabat-sahabat, kita tutup mata hati kita. Aku takkan dengar dah apa dia cakap. Pasal Tuhan pun aku tak nak dengar. Na'udzubillah. Nampak tak talbis Iblis? Macam mana Iblis mempermain-mainkan kita sampai akhirnya kita tergelincir daripada kehendaknya Allah dan Rasulullah. Na'udzubillah. Saya sayang anda kerana Allah. Silakan bertebaran di atas muka bumi Allah untuk mencari redanya Allah. Jangan pernah menjadikan ikon siapa-siapa, selebriti ke, roti mamak ke, mana-mana sahabat-sahabat. Jangan pernah menjadikan mereka ini sebagai bahan sembahan. Kalau tidak, anda dengan kaum terdahulu yang dihancurkan oleh Allah sama je. Na'udzubillah. Saya cukup takut benda macam ni. Silakan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bumi Allah ni luas. Dan kita jangan pernah mengajak orang untuk tunduk pada kita. Kita bagi ustazah sedang mengajak orang untuk tunduk pada Allah, bukan tunduk pada kita. Kita siapa? Kita bukan Tuhan. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berhati-hati. Jangan bersedih, sesungguhnya rasa gundah adalah akar penyakit jiwa, sumber penyakit saraf, penghancur jiwa dan penyebar keraguan dan kebingungan. Penyebar keraguan dan kebingungan. Start je kamu bersedih dengan sulit yang kamu lalui, kamu akan jadi ragu-ragu. Kamu akan jadi seperti orang bingung. Kamu akan jadi seperti orang yang tidak bertuhan. Maka jangan melampau dalam sedih. Berulang kali dalam pengajian Latahzan kita sebut, jangan bersedih. Sesungguhnya kita ada Al-Quran, ada doa, ada solat, ada sedekah, ada perbuatan baik dan amalan yang memberikan manfaat. Subhanallah. Jangan bersedih. Cuba baca dengan suara yang kuat di rumah masing-masing. Jangan sampai jiran marah sebelah. Jangan sampai jiran sebelah marah, sudahlah. Jangan bersedih dan jangan menyerah kepada kesedihan dengan tidak melakukan sebarang aktiviti. Kenapa tak sembahyang lagi ni, Cik? Cik tak larat nak sembahyang. Ustazah laki Cik yang biasa jadi imam tu dah mati. Sinetron bermula dah. Depan Kak Nazam malu nak sinetron. Sepanjang Kak Kedah, Faraliana duduk depan mengaji, menadah ilmu. Malu dah Ustazah nak sinetron. Ni depan tak ada siapa-siapa, nak sinetron depan Ustaz pun malu sahabat-sahabat. Nanti kat masjid tak sinetron sangat, tu yang untung bila mengaji depan skrin ni kan. Maknanya dia bersedih sampai, Cik kenapa tak solat lagi? Cik nak solat pun dah tak larat. La sahabat, bukan itu tujuan Allah hidupkan kita.
solatlah, bertasbihlah, bacalah. Baca apa? Ni kitab-kitab duk beli secara online ni kau main banyak, tapi semuanya kita simpan semata-mata. Mohon terasa. Menulislah. Ni kat Facebook tulis macam-macam. Ya Allah. Salah ke ustazah nak tulis resipi? Tak salah. Tapi jangan lupa buat. Lepas tu hantar kat ustazah. Ini tulisnya kan main share kat orang. Tapi dia sendiri tak buat lagi. Sekian dia maklumkan. Baik kita menulis. Okey, hari ni hari Selasa, nasihat Imam Ghazali, berselawatlah sebanyak 1000 kali. Contoh sahabat-sahabat, jangan marah ustazah. Gurau-gurau. Bekerjalah. Ini ada kematian, dah tak nak bekerja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Habis tu anak-anak kita nanti nak makan apa? Nak diajak meminta-minta tepi jalan. Minta maaf lah sejak ayah mati, mama pun nak berhenti kerja. Habis tu kita nak makan apa? Mama nak beli beras macam mana? Kita sama-sama menadah tabung, duduk je bawah jambatan. Allah tak bagi kita macam itu. Terimalah tetamu. Saya faham kalau orang kematian, orang dalam musibah, I tak nak jumpa siapa-siapa, tolong bagi tahu. Ustazah jangan ajak siapa-siapa datang rumah saya tak boleh terima tetamu. Saya faham. Biasanya saya akan cakap, Kak, kita tak boleh redah je ni kawan kita ni dalam musibah. Nanti saya telefon tanya, boleh Ustazah nak datang dengan 2-3 orang? Boleh, tapi saya tak boleh tengok ramai-ramai. Ini contoh word sebelum PKP lah sahabat. Sebab sekarang ni orang dalam musibah pun kita nak peluk dia pun tak boleh. Kita nak ziarah pun kadang-kadang berhalangan. Jadi kita sebut, bila kita bersedih tu jangan sampai kita down. Aku tak nak tengok muka siapa-siapa dah. Sehari 2 yes. Hari ketiga boleh, tapi jangan berminggu-minggu, jangan berbulan-bulan. Mati je suami kita tak berhubung dengan siapa-siapa. Jangan sahabat-sahabat. Terimalah tetamu, bersilaturahim dan merenunglah. Kenapa ya Allah? Mesti ada sebab yang engkau nak letak dalam jiwaku ni sebagai hamba yang bersyukur kepada engkau ya Allah. Okey? Begitu. Baik, kita nak mula membaca ayat-ayat Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Sahabat, bila surah Mu'min ni maknanya surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah, ud'uni, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Nescaya akan aku perkenankan bagimu. Allah yang suruh kita berdoa. Dan janji Allah dalam surah Ghafir, surah Mu'min ayat 60 ini, sepertinya kita nak kata wajib bagi Allah untuk memakbulkan doa kita. Itu maksud istajib lakum. Allah yang cakap. So kenapa kita putus asa dalam doa? Kenapa kita bila berdoa, ya Allah, hari ni doa aku sama je dengan semalam. Ini malaikat nak aminkan pun lemau. Kita bila berdoa, orang beriman ni berdoa sahabat-sahabat, diaminkan oleh para malaikat yang tak berdosa. Bila kita, ya Allah, doa aku sama je dengan semalam. Ustazah nak bagi anda faham je ni. Anda janganlah pula gambarkan malaikat garuk-garuk kepala. Malaikat pun garuk kepala, tak faham apa ke benda doa dia yang semalam ni. Tetap doa bersungguh-sungguh, macam kejadian tu baru berlaku. Macam sahabat-sahabat kita mengharapkan benda yang fresh. Kenapa ketika kita haji di bumi Arafah kita boleh berdoa dengan air mata? Kenapa bila kita mengelilingi Baitullah, berada dalam Raudhah, kita boleh menangis berdoa sungguh-sungguh? Adakah Tuhan yang lain ketika kita sampai ke Malaysia? La. Yang bercakap ud'uni astajib lakum ini adalah Allah, Tuhan yang sama ketika kita bertawaf di Baitullah. Tuhan yang sama ketika kita nak masuk ke dalam Raudhah, kita berdoa menangis-nangis. Tuhan yang sama. Tapi kalau kita membeza-bezakannya sahabat, ini yang Allah marah pada kita. Bayangkan kalau ada rakan-rakan kita yang tak mampu untuk berdoa bersungguh-sungguh dalam Raudhah di sekitar Masjidil Haram yang tempat mustajab doa. Adakah semua doa-doa mereka yang kat kampung sebagai penoreh getah petani itu tak dimakbulkan Allah? Tidak. Sahabat, sebab Allah yang jamin ud'uni astajib lakum. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ana Sukaimi, anda orang baru ke? Siapa orang baru yang bersama Ustazah Zai, saya minta maaf. Sahabat, saya tak reti nak mengajar dalam keadaan yang
Saya baca je kitab tanpa penjelasan setakat mana yang Allah beri ustazah faham. Okey, jadi kadang-kadang saya malu dengan orang-orang baru ni. Sebab kenapa ustazah ni mengajar macam tu? Saya minta maaf. Sebab ini kelas yang saya arrangekan sendiri. Saya memang nak bacakan kitab Latahzan kepada semua demi ummah kerana Allah lah. Tak ada niat lain. Okey, jadi kalau saya terikat dengan anjuran siapa, ustazah tak adalah apa orang Kedah kata lock sangat. Tak adalah macam tu sahabat-sahabat. Ini kuliah yang ustazah nak ajak semua dengan caranya ustazah. Jadi saya minta maaf. Dah mulalah ustazah saya malu ni sahabat-sahabat, sebab ada kata kelakarlah ustazah ni macam ni ke? Okey, tolong jangan tengok siapa yang menyampaikan, tengok apa yang disampaikan. Boleh Okey, sahabat-sahabat, ustazah takkan boleh bertukar jadi muzayyanah lain. Inilah muzayyanah yang sebenarnya. Baik, kita tengok Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kenapa? Sebab rasa sahabat-sahabat bila sebut innahu la yuhib, bila kita baca Quran jumpa kalimah la yuhib, Allah tak cinta, Allah tak suka, Allah tak sayang. Sedangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam doa-doa kita minta apa? Ya Allah, rahmati aku, kasihani aku, kesian ke aku, pandang aku dengan pandangan rahmatmu. Tiba-tiba kita baca Quran, ada word yang Allah kata la yuhib. Allah tak cinta, Allah tak kasih, Allah takkan curah rahmat, maksudnya Allah takkan pandangmu. Siapa? Orang yang melampaui batas. Sedihnya melampau-lampau, gembiranya melampau-lampau. Ini yang kita tak nak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah lama beli tapi simpan di office. Redha itu ringkasan. Itu ringkasan kepada kitab Latahzan. Okey, kita gunakan kitab yang ada penjelasan. Ustazah baca sebab ustazah bukan orang alim. Ustazah baca keseluruhannya Redha. Jadi siapa yang simpan kitab ni di rumah boleh jadikan rujukan. Kalau kata saya baca yang ada tajuk-tajuk, itu memang ada versi yang ringkasan. Jadi bukan salah anda memiliki, tapi saya takut anda salah faham. Dan kitab Latahzan ada beberapa siri penterjemah. Kalau yang ustazah guna ni penterjemahnya Nuraini Abu. So word dia sama walaupun cetakan baru. Dan publishers adalah Al-Hidayah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau kata ustazah saya guna kitab, saya tak paksa anda guna kitab yang saya guna. Cuma kalau anda ada niat untuk istiqamah menekuni majlis ilmu ni untuk memudahkan, tidak menyulitkan, anda guna kitab yang sama. Itu je, tak ada kepentingan apa pun kalau anda guna kitab lain, penterjemah lain, publisher lain, tak ada makna apa. Anda hebat, anda mulia kalau daripada saya beli baru tak guna ustazah. Kan baik saya guna kitab. Yes, betul. Buat apa kita membazir-bazir? Tapi dah siri 60 lebih ni dia pula rimas. Lah ustazah tak sama lah. Ustazah muka surat ni, saya muka surat ni. Kat kitab saya tulis macam ni, kat kitab ustazah tulis macam ni. Jadi dia sendiri macam mengganggu proses ilmu tu. Kita sedekah kitab tu kat lain. Sebab ustazah berazam, selagi Allah beri ustazah sihat, sekali saya start enjin untuk Latahzan, saya tidak akan berhenti selagi mana Allah izinkan. InsyaAllah anda doakan saja. Sebab saya pun semakin gairah untuk kelas lain guna kitab Latahzan. Kadang sebulan sekali pertemuan. Ini saya buat hari-hari. So bila sebulan sekali, sekarang pula PKP, saya tak ke masjid surau. Kadang-kadang bertahun-tahun baru sampai siri 40. Penuntut Latahzan secara dalam talian di page Ustazah Muzayyanah, hari-hari tak boleh live, anda boleh dengar ulang siar. Tiba-tiba sekarang dah lumba dah orang-orang yang kat masjid surau belajar kitab ni dengan ustazah. Sebab anda sudah lebih 60 siri.
Mereka tu baru ada yang siri belas-belas kan sahabat-sahabat. Jadi Masya Allah, semua ni adalah hikmah yang Allah nak tunjukkan pada kita. Baik, fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Al-Mu'minun ayat 14. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sahabat, Allah ciptakan kita tujuan hanya satu, untuk kita beribadah. So ibadah tu tolong jangan faham solat, puasa, zakat sahaja. Okay? Antara ibadah yang kerap kita lupakan adalah dah sabar lagi daripada sulit yang Allah beri dan beri lagi. Faham maksud Ustazah Baik, apa lagi? Surah Al-Isra ayat 110. Qul ida'ullaha aw ida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah. Sekejap Ustazah nak rujuk satu ayat ni. Katakanlah, serulah Allah dengan seruan Ar-Rahman. Ada kalimah qul ida'ullaha aw ida'ur rahman. Ar-Rahman salah satu daripada namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dengan nama mana sahaja yang kamu seru, dia mempunyai al-asma'ul husna. Apa makna asma'ul husna? Nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat, saya juga dalam kuliah harian saya, Ustazah Zai memang sangat tekankan supaya di tangan kita sentiasa ada kitab amalan harian. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba hilang pula dah lama tinggal 5 hari ni. Sebab amalan harian ni sudah berbagai versi yang Ustazah bagi kepada para jemaah Ustazah. Sebenarnya kitab amalan harian ni, sahabat-sahabat, adalah buku yang Al-Fawaz Travel hadiahkan kepada para pengikut rehlah kami. Pengikut rehlah kami. Buku amalan harian ini versi pertama dulu. Muka surat ni sikit je. Tapi makin Ustazah cetak lagi, Ustazah dah tambah sehingga hampir ke berapa muka surat? 250 lebih ke 260 gitu. Okey. Kalau versi yang lama, Asma'ul Husna ni ada di tengah-tengah. Kalau versi yang baru, Asma'ul Husna ni duduk di antara penghujung kitab. Saya cuma nak tunjuk pada anda, ini saya punya buku Asma'ul Husna yang berconteng dahsyat kat dalam ni. Apa sebenarnya contengan-contengan itu? Asma'ul Husna saya berconteng dengan maksud kepada Asma'ul Husna yang saya masih ragu-ragu. Apa terjemahan yang patut kita ambil? Maka silakan Google Asma'ul Husna dan terjemahan. Okey, bila kita tengok Asma'ul Husna 99 nama Allah dan terjemahan, kemudian kita rasa macam kenapa ya sejak anak-anak kahwin ni dia dah makin lupakan kita sebagai ibu, terasa macam kurang kasih sayang. Kita seru nama Allah Ar-Rahman, kita seru nama Allah Ar-Rahim. Allah yang maha pemurah, maha penyayang, tak pernah tinggalkan kita. Kita rasa macam sempit rezeki, kita seru nama Allah Ar-Razzaq, Engkau yang maha mengaturkan rezeki. Kita rasa macam orang fitnah kita bertalu-talu, orang tak tahu apa kita buat. Memang orang tak tahu sebab orang tak tahu apa ada dalam hati kita. Kita seru nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Ustazah nak semua kita beramal dengan Asma'ul Husna sebab kata Nabi SAW, mereka yang menghafal dan mengamalkan Asma'ul Husna insya-Allah akan masuk syurga. Ini sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari. Masya-Allah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidin man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, iaitu 100 kurang daripada 1. Sesiapa yang menghafal seluruhnya masuklah ia ke syurga.
Ada kawan-kawan saya yang dulunya sekolah agama, berdiri kat depan perhimpunan, nas'aluka ya man, macam tu kan. Tapi kita hanya di bibir je, kita tak faham maksud. So kita dah jadi orang dewasa ni, biar sikit yang kita amal, tapi kita tahu kenapa kita disuruh beramal dengannya. Anda tengok kitab ni membahaskan sesungguhnya sangat besar pahala dan fadilatnya bagi sesiapa yang mengamalkan, membaca dan menghafal Asmaul Husna selain daripada masuk syurga. Kita pun takkanlah hafal Asmaul Husna je dah boleh masuk syurga. Okey, tak payah sembahyang, tak payah tutup aurat, hafal je Asmaul Husna. Aduh, janganlah al-mengongi sangat. Kata orang Islam, mestilah lengkap rukun Islamnya. Kata beriman, mestilah lengkap rukun imannya. Lengkap. Dah tersyashul-syashul. Sebab orang yang beramal dengan Asmaul Husna, cuba tengok kitab ni kata, dimakbulkan hajatnya, dilimpahkan rezekinya dan kekayaan, terselamat dari bala bencana, disembuhkan penyakitnya, ditingkatkan kedudukan dan darjatnya, diterangkan hatinya semasa menuntut ilmu, sejahtera dan bahagia hidupnya, dan berbagai-bagai lagi fadilatnya. Jadi, ini tak ada kena mengena dengan kitab Al-Tahzan yang kita baca bab 66. Tapi saya suka berkongsi kepada anda kerana dalam musafir, dalam kita bermukim, dalam kita sakit di atas pembaringan, sangat sesuai dijadikan hadiah. Sahabat, saya percaya bila saya buat macam ni, mesti anda kata nak meniaga lah tu. Suka hatilah anda nak rasa apa. Tapi tanya kepada orang yang dah ada. Letak dalam handbag Ustazah lunyai, dalam kereta jam pun akak baca, macam-macam ada dalam ni. Amalan harian, dah tak ragu-ragu. Mak surat duduk dalam ni segala. So saya dah upgrade kan sahabat-sahabat. Baru sampai 2000 naskah lagi yang saya baru cetak. Masya Allah, tim khidmat insya Allah boleh bantu kalau anda nak dapatkan. Setiap satu bundle ada 20. Ini Ustazah bukan cerita untuk anda sendiri seorang-seorang guna. Kod anda ada niat nak buat hadiah kepada sesiapa, satu bundle dalamnya ada 20. Kalau anda beli 20, Ustazah nak menghabiskan stok buku Nota Demi Ummah Kerana Allah, Ustazah akan hadiahkan buku tersebut kepada anda FOC. Sekian dimaklumkan. Okay. Jadi sahabat-sahabat, selesailah bab 66 ni. Hujan lebat ke apa yang dekat luar tu? Allahumma salli ala Muhammad. Dah habis bab 66. Dah habis ayat Quran yang kita nak baca sebagai rujukan. Besok, jeng sahabat-sahabat, besok Masya Allah, besok saya nak cakap ni kan, anda kata saya kempen macam orang nak jual ubat pula. Cuba anda selak muka surat sebelah besok. Subhanallah, ada 30 pesanan yang insya Allah boleh kita meniti jambatan bahagia. Bahkan bukan jambatannya je bahagia, kita sampai kepada destinasi kebahagiaan. Amin. Kitab Al-Tahzan insya-Allah akan menghindarkan kita daripada kesedihan yang melampau-lampau. La tahzan, innallaha ma'ana. Saya sayang anda kerana Allah. Siapa nak dapatkan kitab Al-Tahzan, buku amalan harian ataupun buku-buku Ustazah yang lainnya, boleh hubungi tim khidmat Ustazah. Tapi jangan minta macam ada tikar Zamzam ala Kazam yang hantar. Kan, Zamzam ala Kazam tiba-tiba sampai depan mata anda. Taklah, bagi masa sikit. Okey, insya-Allah paling lewat pun 2 minggu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.